Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, pengurusi serta ahli kuasa dan pegawai masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juzuk kita pada hari ini juzuk yang kelima dalam muka surat 33. Juzuk ini keseluruhan ayat-ayatnya, keseluruhannya terdiri dari ayat-ayat dari surah An-Nisa, yaitu ayat 24 hingga ayat 147. Itu ayat yang terakhir daripada surah An-Nisa. Ayat 1 hingga 23 berada dalam juzuk yang keempat bersama dengan surah Al-Imran. Adapun juzuk ini keseluruhannya adalah surah An-Nisa. Di antara maqasid, yakni tujuan surah An-Nisa adalah untuk menyusun, Allah menurunkan ayat-ayatnya yang mengandungi hukum hakam, taujihat, panduan untuk menyusun masyarakat muslim, iaitu dengan menjaga hak-hak Allah dan juga hak sesama manusia. Di antara ayat yang kita akan bertemu dalam surah ini, di mana dalam satu ayat itu mengandungi kedua-dua sekali. Yang pertama hak Allah, dan yang keduanya hak sesama manusia secara menyeluruh. Hak Allah Subhanahu wa taala iaitu ibadat. Adapun hak sesama manusia, kita melakukan kebaikan dan juga kita memberi bantuan kewangan kalau kita mampu, makanan dan sebagainya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya, yakni Allah, dengan sesuatu pun. Ini jelas sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Nabi tanya sahabat-sahabat, atadruna ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah kamu sekalian apakah hak Allah atas hamba, iaitu tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh hamba, di mana jika dia menunaikannya maka dia menunaikan hak Allah, kewajipan dia atau tanggungjawab dia kepada Allah. Lalu para sahabat, biasalah tuan-tuan sekalian, adab mereka dengan Rasulullah, bila-bila masa Rasulullah tanya, maka akan jawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling atau yang lebih mengetahui. Beritahulah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, haqqullah 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Iaitu hendaklah kamu menyembah dia dan kamu tidak mensyirikkan sesuatu dengan dia, tidak menyentuhkan Allah dengan sesuatu. Ini sebagaimana Allah Ta'ala suruh di sinilah, wa'budullah, sembahlah olehmu akan Allah dan janganlah kamu menyekutukannya, mensyirikkannya dengan sesuatu. Kemudian Rasulullah tanya lagi, tahukah kamu apa itu hak hamba pula yang dijanjikan Allah? Jika hamba-hamba, mana-mana hamba yang menunaikan kewajipannya kepada Allah, beribadah kepada Allah dan mensyirikkan Allah, Allah Ta'ala janji akan tunaikan hak dia. Lalu Nabi menyebutkan, iaitu Allah akan memerdekakan dia daripada neraka. Itu janji Allah kepada kita. Jika kita menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah, Allah akan memerdekakan kita daripada neraka dan Allah akan memasukkan kita dalam syurga. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Ini masuk hak hamba. Mesti mula dengan ibu bapa, kerana ibu bapa lah orang yang paling berjasa dalam hidup kita ini. Diikuti dengan kaum kerabat. Setelah ibu bapa,
wa bidzil qurba wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa ihsanan, wa bidzil qurba, dan kaum kerabat. Jadi sebab itu bila kita nak bersedekah, Nabi SAW menyebut boleh kita sedekah begitu saja pada fakir miskin dapat pahala, tapi Nabi SAW menyebut dalam hadis sadaqatun 'alal miskin sadaqatun, atau kama qala Nabi SAW, wa sadaqatun 'ala zawil qurba sadaqatun wa silatun, sedekah kepada orang miskin yang mempunyai hubungan keluarga pula kata Nabi, sedekah dan juga silaturahim. Jadi kita dapat dua. Jadi kerana itu kalau kewangan kita tu banyak, tak apalah, kita boleh keluarga pun kita bagi, kemudian orang luar pun, jiran-jiran dan sebagainya. Tapi kalau benda sikit, mesti utamakan keluarga. Yang keluarga yang kita tanggung, nafkah dulu. Kemudian setelah itu barulah pergi kepada keluarga yang berikutnya. Jangan dipanggil kita biarkan pak menekan, anak menekan, abang, adik dan sebagainya. Tak, orang kata apa, kita dah bantu orang lain tapi terlupa keluarga. Ini tak sepatutnya begitu. Kemudian setelah itu barulah kata Allah, wal masakin, orang-orang miskin, anak-anak yatim dulu, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wal jari dzil qurba, dan berbuat baiklah juga kepada jiran yang dekat. Wal jari dzil qurba, jiran yang dekat, wal jaril junubi, dan jiran yang jauh. Jadi sebab itu bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, kalau saya ada suatu kebaikan yang saya nak buat baik, nak beri pada jiran yang mana yang berhak? Lalu Nabi kata yang lebih dekat pintu rumahnya dengan rumah kamu. Jadi begitulah kita atur, semakin dekat ke jauh dan sebagainya. Dan sebagian ulama mentafsirkan jiran yang dekat ini iaitu jiran yang ada hubungan kerabat, ada hubungan keluarga, dan jiran yang jauh ini jiran biasa. Dan ada juga dalam tafsir Ibn Katsir, kalau tuan-tuan tengok, ada ulama yang mentafsirkan jiran yang dekat iaitu jiran sesama muslim, dan jiran yang jauh pula ialah jiran yang tidak semuslim, mana tak sama agama tapi jiran. Jadi ala kulli hal, jiran ini mempunyai hak yang spesial lah berbanding dengan orang lain. Kemudian wasahibil jambi, teman sejawat. Ini banyak tafsiran. Teman sejawat ni, teman makna teman sepasukan dia panggil. Semusafir pun masuk juga. Teman sepejabat pun masuk juga. Dan sebagian ulama masuk teman sejawat ini adalah isteri. Yang teman sejawat ini adalah isteri. Kemudian Ibnu Sabil, iaitu musafir yang terputus bekalan, yang tiba di tempat kita, semayang dengan kita baik, dan kita tahu dan sekalian orang masuklah, orang yang bekerja sini terputus bekalan, mengadu kat kita nak balik, tak ada duit, itu pun ada hak dia, kita boleh tolong dia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita man nafasa kurbatan min qurbi akhihi nafasallahu kurbatahu yaumal akhirah. Pada siapa yang bantu untuk menyelesaikan suatu kepayahan daripada kepayahan saudaranya di dunia ini, Allah akan melepaskan kepayahannya di akhirat. Jadi kata alim ulama kita, kepayahan di dunia ini besar mana sekalipun tak akan boleh menandingi satu kepayahan di akhirat. Sama ada di mahsyar, sama ada ketika nak meniti titian asra, sama ada ketika hisab dan sebagainya. Jadi sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa ahlul khair, orang yang maknanya orang yang sentiasa buat baik dan di dunia ini, maka dia juga ahlul khair di akhirat. Di sisi Allah Ta'ala di akhirat sana pun dia akan dikira sebagai ahli kebaikan, orang yang suka tolong orang, bersimpati dengan orang lain dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya dengan ucapan yang elok, contoh macam dia datang mengadu kita dan sebagainya, maka kita tak boleh bantu, kita tolong doa. Saya nak bantu duit tak ada, saya pun tengah sengkit loan, tapi insya-Allah saya doakan supaya ada orang boleh bantu kamu, ataupun kita doakan Allah Ta'ala membantu kamu. Jadi sejuk hati dia. Ini kadang-kadang orang yang mengeluh kita sebenarnya, ya,
nak kata ya pun tak, nak kata ada pun tak ada, nak tolong pun tak, senang. Jadi kadang-kadang dia berasa hati gitu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, mana sekurang-kurangnya dengan doa, dengan ucapan yang baik, dengan kita beri motivasi, semangat kepada dia, insya-Allah. Dan hamba yang kamu miliki, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan bangga diri. Jadi kalau kita perhati ayat ini dengan kait tadi ni, maknanya dia ada tanda orang sombong ni ialah dia tak tunaikan hak. Tak tunaikan hak Allah Ta'ala, maknanya dia sombong dengan Allah. Semayang pun tak. Untuk bayangkanlah, makan tiap hari, minum tiap hari, tapi sampai tak teringat langsung nak semayang. Itu memang sombong. Maknanya sejelas-jelas manusia itu dia tak pandai bersyukur. Dia sombong dengan Tuhan dia. Begitulah juga, dia ada kewangan, dia ada, Allah Ta'ala bagi rezeki, tapi dia tak mau nak berkongsi dengan orang lain. Itu pun menunjukkan kepada kesombongan. Jadi sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan bangga diri, iaitu orang yang kikir. Tuan-tuan sekalian, dalam bahasa Arabnya Allah Ta'ala sebut mukhtalan. Yang mukhtalan, fakhuran. Dua-dua ni kalau terjemah dalam bahasa Melayu, sombong dengan bangga diri ini dia nak lebih kurang. Tapi kata ulama dalam tafsir, mukhtalan ni ialah orang yang dia sombong di depan orang lain. Maknanya dia, orang kata apa, takbur lah. Tapi fakhuran ini dia suka sebut kelebihan diri dia. Dia suka sebut kelebihan, atau dalam bahasa lain memuji diri sendiri. Iaitu orang yang kikir, iaitu orang bakhil, dan menyuruh orang lain untuk turut kikir, bakhil. Dia kempen pula orang lain. Dia kata tak payah tolong lah, biar mereka cari sendiri. Jadi tuan-tuan sekalian, kadang-kadang orang bukan dia tak mau cari, tapi dia lumpuh, sakit dan sebagainya. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, anak yatim, orang miskin. Kalau semua orang boleh kita sangka buruk begitu, Allah Ta'ala tak akan sebut dalam Quran. Allah Ta'ala tak akan sebut dalam Quran. Maksudnya ada di sana manusia-manusia yang memang buatlah macam mana sekalipun, dunia ini tak akan sunyi daripada orang yang memerlukan. Kami sediakan serta menyembunyikan kurniaan Allah kepada mereka. Kami sediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghina. Di antara pedoman Allah, jadi kita bawa ayat tadi, tuan-tuan sekalian, bila kita sebut maqasid, kemudian kita bawa satu dua ayat untuk membuktikan maqasid tersebut. Itulah tujuan dia. Karena dalam kita kaedah kita ni, kita ambil dua maqasid. Satu tujuan surah. Kemudian, tapi tuan-tuan dan puan kena ingat, sebelum ni pun anda dah sebut dah, bukan itu satu-satunya maqasid. Sebab dalam surah yang panjang ni, kadang-kadang dia ada 2-3 maqasid, tapi kita ambil yang dominan, yang lebih menonjol. Sebab itu kita sebut di antara maqasid, di antara tujuan Allah Ta'ala, ayat-ayat dalam surah An-Nisa ini ialah nak mengajar kita supaya hidup dengan menaikkan hak. Hak Allah satu, dan juga hak sesama manusia. InsyaAllah di akhirat nanti kita akan selamat, kita akan diberi syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun pedoman pula tuan-tuan sekalian dalam juzuk ini, di antara yang dibawa oleh Allah yang perlu kita beri perhatian, iaitulah hak dan tanggungjawab lelaki dan wanita. Kerana orang musyrikin dulu sebelum Islam, kok mana wanita ni memang tak ada hak. Wanita ni tak ada hak. Alasan dia satu saja, orang jahiliah. Kerana orang perempuan ni dia tak keluar perang. Perempuan ni maknanya dia tak terlibat dalam perang. Jadi dia hanya akan bagi ada kes berlaku pada zaman Nabi SAW, bila seorang lelaki dia meninggal, seorang sahabat meninggal, dia hanya ada anak perempuan saja, isteri dan anak perempuan. Main penakan dia ambil habis, bawa balik harta. Dia mata ikut-ikut dengan jahiliah. Sebab apa? Sebab anak perempuan, tak ada orang lelaki, hanya kami. Jadi Islam menurunkan
ayat membatalkan adat-adat yang zalim sebegitu, dan Islam memberi hak, bukan saja hak tapi tanggungjawab. Masing-masing lelaki perempuan ada hak dan juga ada tanggungjawab. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum 'ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap pemberian yang dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Sama ada dalam kurniaan berupa ilmu, dan pemberian ataupun kurniaan berupa ilmu, harta, pangkat, kekuasaan dan sebagainya, tak usah iri hati. Jadi dia ada makna yang tersirat dan tersurat. Allah Ta'ala kata jangan iri hati. Itu yang tersurat jelas. Tapi dia yang tersuratnya ialah memang Allah Ta'ala mentakdirkan rezeki yang dia bagi sama di antara manusia ini tak sama. Memang dia takdirkan begitu. Mana orang yang iri hati, orang yang ada hasad dengki, makna dia tidak redha dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala mentakdirkan begitu. Apa sebabnya? Yang pertama sekali, ada hikmah dia. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kita perhatilah hidup kita. Kita dengan orang lain, kita tengok dari aspek dia lebih, kita kurang. Tapi sebenarnya itu di satu segi lain kita lebih, dia kurang. Contoh macam orang kaya, ada dalam tu orang kata tak handsome tak apa tapi kaya. Apa nama tu? Dia kempen saham tu. Kadang-kadang kita pergi tengok dia memang kaya, tapi dari segi handsome, lawa kita dengan dia, lawa kita banyak. Contoh gitulah. Ada kes-kes tentang Basliah, orang cerita, Ustaz yang cerita, dia pergi satu tempat di kuliah tu, bila-bila masa pun, bila lepas makan dibawa pergi ke restoran, bila-bila masa pun simpulan tu lah dia yang belanja. Ustaz nak makan apa makan, saya bayar semua. Tapi dia tu bila dia order saja tuan-tuan Basliah, dia order ayam kosong dan juga maknanya benda simple. Akhirnya ustaz ni pun tak tahan, tanya, awak tak makan sama? Dia kata, saya ni ustaz semua ada. Kencing manis ada, darah tinggi ada. Maknanya duit banyak, boleh belanja siapa-siapa, tapi dia sendiri tak boleh mengecapi nikmat tersebut. Tapi tuan-tuan kena ingat satu benda lah sama-sama kita ni. Satu benda yang kita kena minta sungguh-sungguh dengan Allah. Bahkan dalam hadis pun kata, boleh iri hati kalau orang lain, tapi kata ulama sebenarnya bukan iri hati, tapi dia panggil ghibtah. Iri hati ni, hasad ni, kita nak benda tu hilang daripada dia. Tapi yang kedua yang baik ni, kita teringin apa yang ada pada dia, tapi kita tak nak hilang daripada dia. Itu dia panggil apa dalam sekalian? Masalah ilmu contohnya, kita tengok orang tu kaya, kita kata, ya Allah ya Tuhanku, kalau engkau bagi aku kaya, aku akan sedekah lagi banyak pada dia. Itu macam tu baik disebut oleh Rasulullah hadis. Kita tengok orang alim, ya Allah kalau engkau bagi aku alim, aku akan mengajar lebih banyak daripada dia, aku akan berbakti kepada agama lebih hebat daripada dia. Itu dia panggil ghibtah. Itu baik tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu sebenarnya kita makna lebih kurang dia panggil. Allah Ta'ala bagi rezeki dia lebih dari segi duit, tapi kurang dari segi lain. Jadi begitulah. Sebab itu Allah Ta'ala kata jangan iri hati. Bagi kaum lelaki ada bahagian mereka dari apa yang mereka usahakan, dan bagi kaum wanita pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dalam nota kaki di bawah tu, yakni bahagian dari pahala atau dosa, bergantung amalan yang mereka usahakan, amalan ketaatan atau maksiat. Amalan ketaatan maksiat. Ini Allah Ta'ala adil. Buat baik, tak kira lelaki perempuan, kamu akan dibalas dengan baik. Buat jahat, tak kira lelaki perempuan, kamu akan dibalas dengan pembalasan di akhirat. Mohonlah kepada Allah sebahagian, was'alullah min fadlih, mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurniaan dia. Tak payah iri hati, minta daripada Allah. Kalau betul lah nak kaya, minta daripada Allah Ta'ala. Kalau betul kita nak pangkat, kotlah kita rasa dengan ada pangkat ni kita boleh, orang kata apa, buat baik dan sebagainya, minta daripada Allah Ta'ala.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tapi pangkat ni tuan-tuan tak payah minta lah, sebab Nabi sendiri pun sebutlah hadis. Ya, macam sama dengan silap pula suruh tuan-tuan minta pangkat ni. Nabi kata innaha la amanatun wa innaha la nadamatun yaumal akhir. Pangkat ni, jawatan ini dia adalah amanah dan dia adalah penyesalan di akhirat. Hatta orang yang buat baik dengan pangkat itu pun di akhirat, kalau boleh Allah Ta'ala bagi kebaikan cara lain lagi baik daripada melalui jawatan tu. Itu tuan-tuan sekalian, kalau orang nak bagi, terima. Kalau orang nak bagi, terima, dengan syarat kita ada kemampuan. Tapi kalau tak ada kemampuan, tolak. InsyaAllah kita faham hadis Nabi kata Allah Ta'ala akan tolong. Jawatan ni kalau kamu dapat tanpa minta, kamu akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau kamu dapat dengan kamu minta jawatan itu, kamu akan serah oleh Allah. Ikutlah kamu nak, kamu ambil. Tapi tuan-tuan sekalian, kita bila Allah Ta'ala tak tolong, macam mana? Jadi rasa-rasanya begitulah agak-agak dalam dunia Islam hari ini. Boleh katakan majoriti pemimpin yang naik semua tak boleh nak buat. Rasa-rasanya lah, wallahu a'lam. Boleh kata macam tu. Semua tak berapa berkesan dari sudut ekonomi ke, dari sudut apa dan sebagainya, disebabkan pada orang Islam lah. Itu pandangan peribadi. Tentang setuju tak setuju tak apa, tak ada masalah. Yang tu. Walikullin ja'alna mawaliya, untuk masing-masing lelaki dan perempuan kami tetapkan waris-waris bagi harta yang ditinggalkan dua ibu bapa dan kaum kerabat. Makna siapa saja yang mati, tuan-tuan sekalian, sama ada yang mati itu lelaki ke, dia ada waris dia. Sama ada yang mati itu perempuan ke, ada waris dia. Dan telah ditentukan dalam surah An-Nisa ni juga, Allah Ta'ala tentukan dengan detail, dengan terperinci pewarisan setiap daripada ahli-ahli waris tersebut. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, bila berlaku kematian, di antara perkara yang tuan-tuan dan puan nak kena cepatkan ialah pembahagian harta pusaka. Uruslah dengan cepat. Kerana bila tak urus dengan cepat, orang yang berada di tanah itu, dia makan hak orang lain. Kecuali kalau dia dah minta izin semua dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada orang dia jenis merungut. Bukan ada orang lah, memang style orang Melayu memang macam tu. Dia jenis merungut kot jauh. Tu Ustaz, tu abang saya tu Ustaz nak kenal. Dia tu ada harta pak kami, dia makan seorang dia. Tak ada Ustaz nak balas, dia dopi dah. Kalau tidak kita nak nasihat kan lah. Dia duk makan hati. Tak boleh tuan-tuan sekalian, kena bahagi. Sebab masing-masing waris tu dia ada hak dia. Masing-masing waris ada hak dia. Kemudian dan untuk masing-masing lelaki dan wanita timbul persoalan tuan-tuan sekalian, bolehkah kita bagi sama banyak? Boleh atau tidak bagi sama banyak? Kalau ikut syariat, dia ada tetap suami sebagai contohnya. Ibu bila suami meninggal, dia ibu anak-anak dia, tapi dia tu dengan si mati tu isteri 1/8 ataupun 1/4, tengok kalau ada anak kita ambil ada anak 1/8. Kemudian ada anak-anak, ada anak lelaki anak perempuan. Lidzakari mislu hazzil unsayain, bagi anak lelaki sekali ganda bagi anak perempuan. Boleh tak kalau nak bagi sama banyak? Tuan-tuan sekalian, hak sama-sama manusia ini dia ada beza dengan hak Allah Ta'ala. Hak Allah memang tak boleh pindah. Subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat, 4 rakaat. Tapi hak sama-sama manusia ini boleh tolak ansur. Tapi setelah dijelaskan terlebih dahulu hak masing-masing. Maknanya panggil ustaz seorang atau pergilah jumpa dengan pejabat mufti ke ataupun mana-mana dia panggil, yang boleh cerita ayah kami baru meninggal. Dan dia ni, kami ni datang ni waris-waris lah atau wakil waris-waris. Mak saya pun masih ada, mana isteri saya mati. Kemudian kami ada 4 beradik lelaki, 3 beradik perempuan. Tolong tak Ustaz cerita dekat kami macam mana hak kami masing-masing. Dia pun cerita hak lelaki begini, hak isteri saya mati begini.
Selepas itu barulah orang yang ada hak lebih ni, dia boleh dipanggil kurangkan hak dia. Maka dia bolehlah cadangkan, okey, saya sebagai abang yang tua, saya nak cadangkan kita bagi sama banyak lah. Dan tu baru betul. Ataupun yang perempuan, dia hak sikit, dia boleh minta cadangan, dia boleh beri cadangan, dia panggil. Saya tahu, kata saya perempuan, Allah Ta'ala tetapkan bahagian saya ni kurang, tapi saya nak cadangan kita bagi sama banyak, boleh tak? Cuba boleh elok, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Maka abang sulung berkata, tak boleh, saya nak hak saya penuh. Dia tak payah lah. Mana pujuk tak apa nak makan. Tapi kalau dia kata boleh, kita ada barit nak pergi ke mana, jadi boleh, tak ada masalah, tuan-tuan muslim. Tapi masing-masing kena tahu, dia panggil, kena hormat syarak dulu. Kena hormat, kena tahu dulu bahagian kita sebenar tu banyak mana. Tapi kecewa kita, tuan-tuan muslim, ada orang Islam dia sanggup bawa kes ke mahkamah sivil semata-mata nak menuntut hak sambanya. Itu memang dia tak sepatutnya begitulah. Kita kena hormat syariat. Kemudian jika ada orang yang kamu bersumpah setia dengan mereka, berilah kepada mereka bahagian mereka. Tapi ini dimaksudkan pewarisan dengan dipanggil dengan ikatan janji setia permulaan Islam, iaitu bila mula-mula Nabi SAW sampai di Mekah dan di Madinah, Nabi mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar, maka masing-masing saudara yang dipersaudarakan itu boleh mewarisi di antara satu sama lain. Yang pewarisan dengan janji setia dia panggil. Tapi ini dimaksudkan, maka kekal pewarisan itu menjadi hak orang-orang yang telah ditentukan oleh syariat, iaitu kaum keluarga lah. Ada yang asabah, ada yang dipanggil zawil furud, yang ditakkan bahagian oleh syarak, dan ada yang mewarisi dengan asabah, iaitu mewarisi baki. Macam anak lelaki, dia tak ada, tetap dia tu bila-bila masa pun dia akan ambil lebih. Setelah ditolak bahagian mak, setelah ditolak bahagian isteri, setelah ditolak bahagian ayah, maka anak baki tu anak lelaki akan ambil. Dan syariat ni, tuan-tuan sekalian, kehebatan dia, jangan bimbang lah, ustaz, kalau manusia kalau tak ada baki macam mana? Tak pernah lagi berlaku anak lelaki atau anak perempuan tak dapat. Tak akan ada di bahagian syarak itu, keputusan hujung itu tinggal baki kosong, tak akan pernah berlaku. Sebab tu tuan-tuan sekalian, memang pembahagian faraid Islam kalau tuan-tuan kaji memang daripada Tuhan, daripada Allah. Cara pengiraan bahagi dan sebagainya itu memang hebatlah. Pada zaman orang Arab sendiri, bukan setakat tak erti matematik, tak erti baca, tak erti baca, tapi pembahagian faraid ni, sehingga kan hari ini bukan semua ustaz dia pandai dalam faraid, kerana faraid ni dia ada dua bidang. Satu membabitkan hukum makam, satu lagi membabitkan hisab matematik. Hak matematik tu yang kalah. Jadi sebab tu dia boleh cerita, tapi bila suruh kira dia serendah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan lagi, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Inna Allah kana ala kulli syai'in syahida. Sebab itu kita tak boleh mengkhianat, tak boleh kita kecoh, tak boleh kita sembunyi waris. Kena ingat, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Ar-rijalu qawamun 'ala nisa. Kaum lelaki, yakni suami, adalah pemimpin atau penjaga kaum wanita, yang isteri. Kerana Allah telah melebihkan sebahagian manusia yang lelaki atas sebahagian yang lain. Tuan-tuan sekalian, orang lelaki kita lah, orang lelaki, bila-bila masa pun jangan letak jawatan. Faham tuan sekalian? Makna kepimpinan rumah tangga tetap kita kena pegang. Bila letak jawatan itulah habis semua tu, tak teratur. Tak teratur, habis. Nafkah tak bagi. Suami isteri buat apa pun dia tak tegur, anak-anak pun dia tak tegur. Tuan-tuan sekalian, makna dia letak jawatan. Dia letak jawatan dalam bentuk yang jawatan itu tak boleh diletak. Dia mesti merupakan tanggungjawab yang Allah Ta'ala sebut, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kerana Allah melebihkan sebahagian manusia yang lelaki atas sebahagian lain, dan kerana mereka, yakni lelaki, telah belanjakan sebahagian dari harta mereka untuk nafkah isteri.
Jadi punca jawatan kita, tuan-tuan kena ingat, Allah Ta'ala sebut sebab kamu kena bagi nafkah, sebab itu isteri kena taat. Kerana dia di bawah nafkah kamu. Ini satu lagi, tuan-tuan sekalian, isteri sendiri pun, masyarakat sendiri pun kena jaga yang ini. Jangan biarkan ada orang lelaki yang mengabaikan nafkah, sebaliknya isteri dia yang nafkah dia pula. Jadi dia akan jadi tak seimbang. Dia akan jadi, kecuali kalau isteri suami sakit, lumpuh dan sebagainya, itu di luar daripada kebiasaan yang itu. Tapi dalam keadaan yang biasa, mesti kita membantu orang lelaki untuk menunaikan tanggungjawab pada kaum wanita ataupun keluarga. Maka wanita yang saleh ialah yang taat. Itu Allah jelaskan. Bila-bila masa pun ketua keluarga, pemimpin adalah suami. Isteri pun bila-bila masa pun kena ingat bahwasanya pemimpin dalam keluarga adalah suami. Dia tak boleh meninggi suara, dia tak boleh rasa dia lebih hebat dan sebagainya. Maka wanita yang saleh, kata Allah, wanita yang saleh, yakni yang menjaga hak Allah dan hak suami, ialah yang taat kepada Allah serta melihara diri ketika ketiadaan suami di rumah, dengan kerana Allah telah menjaga mereka. Kena menghargai, tuan-tuan sekalian. Sebab Allah jaga kita, tuan-tuan kaki di bawah, macam mana Allah Ta'ala jaga kita? Iaitu dengan dia beri taufik kepada kita. Dia dah beri kesedaran dekat kita, sehingga kita boleh faham Quran, sehingga kita beriman dengan dia. Maka kita kena jadi wanita yang saleh. Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyusnya. Nusyusnya apa makna? Itu engkar atau enggan mentaati suami. Nasihatilah mereka. Nasihatilah mereka, kata Allah. Mana wanita-wanita yang nusyus itu. Kalau nasihat tak makan, kena protes, kata Allah. Mana suami ni kena tunjuk protes. Macam mana protes itu? Pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Tuan-tuan, hati sungguh-sungguh. Allah Ta'ala tak kata keluarlah daripada rumah, jangan balik rumah. Pisah tempat tidur saja. Ini sampai tak balik rumah 3-4 hari ni. Kok mana cerita? Lebih yang melampau. Dan di antara orang yang Allah Ta'ala ulang dalam Quran ni ialah al-mu'tadin, orang yang melampau. Melampau dalam tindakan, melampau dalam marah dan sebagainya. Allah Ta'ala kata, pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Tanda protes. Tengok di bawah 63, yakni dengan beralih belakang dan tidak menggauli mereka. Yang beralih belakang dan tidak alih belakang, tak menggauli mereka, tak menjimakkan mereka. Bukan kita kata keluar rumah tak balik-balik. Kalau nak kira di sini lah, wallahu a'lam, ana pun tak sempat rujuk. Kalau nak kira tidur balik lain pun tak boleh. Kalau ikut tafsiran ulama, beralih belakang. Dan kita duduk biasa, kita seminggu sekali kita melayani dia, tapi kita tunjuk, kata lagi kamu tak ikut cakap, saya suruh kamu pakai tudung, kamu tak pakai tudung. Contohlah, contoh lihat, ataupun tak jaga adab dan sebagainya. Begitu. Dan jika perlu, pukullah mereka. Tengok bawah dengan sekalian. Kata ulama, dengan pukulan ghairu mubarrih, iaitu yang tidak meninggalkan kesan pada tubuh, apatah lagi sampai luka. Tak boleh dengan sekalian. Para ulama bagi contoh, sejadah itu lipat dengan sekalian. Mana lipat aku panjang dulu, kemudian lipat dua atau lipat jadi 4. Kemudian dengan sekalian barulah pukul. Maknanya kita tak pernah pukul isteri, tiba-tiba kita pukul gitu, dia akan tersentak. Cakap tu saja. Ini tuan-tuan sekalian, sampai tak mau sebut lah, tak seronok kita sebut. Tengok dalam, orang kata apa, dalam inilah berita, sampai luka, sampai lebam dan sebagainya. Itu memang berlebihan dia panggil. Jika perlu, sebab itu Allah Ta'ala sebut selepas ini, jika mereka kembali mentaatimu, mana dengan nasihat, dengan kamu pulau sikit tadi, balik belakang tadi, janganlah kau mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka, atau mencari jalan menzaliminya, atau kaki di bawah, atau mencelanya, atau mukulnya lagi.
Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Tengok tuan sekalian. Ya, kamu ada kuasa dalam keluarga. Memang kalau kamu buat anaya beristeri, kamu mungkin orang lain mungkin tak boleh balas. Tapi kena kamu ingat, Tuhan kamu Maha tinggi. Dia boleh balas kepada kamu. Dan dia pasti akan balas kerana kamu zalimi. Dan di antara doa yang mustajab, sebagaimana kait juga dalam bulan Ramadan ni, Nabi SAW sebut satu hadis, salasun la turadu da'watuhum, ada 3 manusia yang tidak akan ditolak oleh Allah doa mereka. Salah seorangnya Nabi sebut selain imam adil, orang yang sedang berpuasa sehingga dia buka puasa, salah seorangnya ialah doa orang yang dizalimi. Termasuk isteri yang dizalimi oleh suami, tak bagi nafkah, Muslim suka pukul isteri dan sebagainya. Bila isi doa memang tak selamatlah kawan tu. Jadi sebab itu Muslim kita kena tunaikan hak. Tunaikan hak. Dan habis-habis dah tak boleh nak hidup, tuan-tuan Muslim, Allah Ta'ala dah bagi pada orang lelaki boleh cerai. Cerai dengan elok. Cerai dengan elok. Wa amsikuhunna bil ma'ruf wa sarrihum bil ma'ruf. Kalau nak pegang, pegang dengan elok, bil ma'ruf. Kalau nak lepas, lepas dengan elok. Dulu akad dengan Muslim, akad elok. Sepatutnya cerai pun tak kena buat kenduri juga apa. Tapi tak payahlah, tulis kalau lebih. Mana cerai dengan elok. Dah tak boleh nak bersama, nak buat macam mana? Cerai dengan elok. Jangan gantung tak bertali. Jangan gantung tak bertali. Nak bagi dia, biar ustaz saya nak bagi dia rasa sikit. Nafkah tak bagi, balik rumah pun tak, tapi cerai pun tidak. Suami turun naik mahkamah, nak minta fasakh. Qadi pula dia bukan boleh senang-senang nak fasakh. Dia nak kena semak dulu begitu begini dan sebagainya. Betul ke suami, dia kata suami tak bagi nafkah, betul ke suami pukul dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu kalau kita menzalimi, dan Allah Ta'ala akan hukum kita di akhirat. Jadi sebab itu kalau tak boleh hidup bersama kita sekalian, maka kita pisahkan saja. Adapun pengajaran tu insya-Allah kita dah sentuh dah tadi ni. Jadi tuan-tuan baca sinilah khulasah pengarang ujung tu, dia khulasah saja daripada apa yang kita sentuh semasa kita huraikan tadi insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.